Salam sejahtera, nama saya Elizabeth Anak Dandi, nomor metrik saya 109706. Saya merupakan Ketua Kumpulan untuk Hana Harapan, iaitu Kumpulan 1. Tema yang kami dapat untuk MPU 3192 ialah etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Manakala untuk tajuk kami ialah pengaruh media sosial terhadap tingkah laku dan nilai etika masyarakat. Di sini saya akan menerangkan tentang pengenalan untuk tajuk kami. Seperti yang kalian tahu, media sosial merupakan salah satu medium komunikasi yang paling berpengaruh dalam kehidupan masyarakat moden. Kemudahan capaian internet dan penggunaan peralatan pintar yang meluas menjadikan media sosial sebahagian penting dalam rutin harian, terutamanya dalam kalangan generasi muda yang bergantung kepada teknologi. Pendedahan awal penggunaan berlebihan tanpa kawalan boleh memberi kesan buruk terhadap cara mereka berfikir, berperilaku, dan berinteraksi dengan masyarakat. Berikut merupakan objektif untuk tajuk kami. Salam sejahtera, saya Elisandra Diti Alfonsus. Nombor metrik saya ialah 108856. Jadi pada bahagian saya akan membentang untuk objektif dalam tajuk pengaruh media sosial terhadap tingkah laku dan nilai etika masyarakat. Objektif yang pertama ialah mengenal pasti isu-isu media sosial yang mempengaruhi tingkah laku dan nilai etika masyarakat. Terdapat 3 isu-isu utama yang kami dapati dalam kajian ini. Yang pertama ialah ketagihan media sosial, kedua penyebaran maklumat palsu dan fitnah, dan yang ketiga ialah budaya negatif dan hedonisme. Objektif yang kedua pula ialah menganalisis pasti kesan-kesan media sosial terhadap tingkah laku dan nilai etika masyarakat. 3 kesan yang kami perolehi ialah tekanan dan rasa rendah hati akibat perbandingan sosial. Yang kedua, kekeliruan dan pecahan akibat mempercayai berita palsu, dan kesan yang terakhir ialah penghakisan nilai moral seperti pada kejujuran dan nilai hormat. Objektif yang terakhir iaitu objektif yang ketiga ialah mencadangkan langkah-langkah dalam menenangi pengaruh media sosial terhadap tingkah laku dan nilai etika masyarakat. Antara langkah penyesuaian yang kami dapati ialah menghadkan masa media sosial kepada 30 minit sehari. Yang kedua ialah menjalankan aktiviti alternatif seperti membaca buku, bersukan atau terlibat dalam aktiviti sukarelawan. Yang ketiga ialah peranan MC seperti memantau, menyiasat dan mengambil tindakan undang-undang. Dan terakhir ialah pendidikan etika digital sejak sekolah lagi. Itu sahaja pada bahagian saya. Terima kasih. Nama saya Azania bin Rudiat, nomor kad metrik 109160. Hari ini saya akan membentangkan berkaitan isu yang pertama dan isu yang kedua. Untuk isu yang pertama, daripada respon yang kami dapati bahwa majoriti menjawab setuju dan sangat setuju. 25,8% sangat setuju dan 58 responden bersetuju, selebihnya ialah tidak pasti, berkaitan mengutamakan interaksi di dunia maya berbanding dengan dunia reality. Yang kedua, 2,5% responden sangat bersetuju dan 61,3 menjawab bersetuju. 9,7 dan 3,2 responden tidak pasti dan tidak setuju berkaitan berlaku persaingan sosial yaitu mau bergaul dengan orang lain secara bersemuka. Untuk isu yang kedua pula yaitu penyebaran maklumat palsu dan fitnah. Hal ini dapat menjelaskan isu dua ini dapat menjelaskan reputasi dan mencetuskan kebencian. 48,4% responden menjawab sangat setuju, manakala 41,9 responden menjawab setuju.
3,2% dan 6,5% menjawab tidak pasti dan tidak setuju berkaitan penyebaran maklumat palsu merupakan isu serius di Malaysia yang perlu dititikberatkan pada masa kini. Kedua, seterusnya 58,18% responden menjawab sangat setuju, manakala 38,7% responden bersetuju. Selebihnya ialah tidak pasti, yaitu 3,2%. Berkaitan hukuman terhadap penyebaran fitnah dan berita palsu ini di media sosial perlu diperketatkan. Daripada dua isu ini, majoriti responden sangat bersetuju dan bersetuju dengan soalan-soalan yang kami berikan. Terima kasih. Salam sejahtera, saya Brandon daripada kumpulan 5 dan akan bentang tentang isu utama yang ketiga bagi topik kami hari ini, iaitu pengaruh media sosial terhadap tingkah laku dan nilai etika masyarakat. Isu utama yang ketiga bagi topik kami hari ini adalah budaya negatif dan hedonisme. Ini menunjukkan kepada kemewahan dan kehilangan jati diri. Daripada responden yang kami dapat, terdapat 19,4% responden yang sangat setuju dan 54,8% responden yang bersetuju dengan pernyataan mempengaruhi masyarakat untuk berlumba-lumba dengan trend terkini. Hanya terdapat 6,5% yang tidak bersetuju dengan pernyataan tersebut. Selain itu, terdapat 12,9% responden sangat setuju dan 61,3% responden bersetuju dengan pernyataan cenderung meniru aksi negatif yang ditunjuk oleh pempengaruh. Hanya 3,2% yang tidak bersetuju dengan pernyataan tersebut. Seterusnya, saya akan bentang tentang kesan pertama bagi topik kami hari ini, yaitu tekanan dan rasa rendah diri. Ini dapat disebabkan oleh perbandingan sosial. Daripada responden yang kami dapat, terdapat 25,8% yang sangat setuju dan 48,8% responden yang setuju dengan pernyataan mudah mengalami tekanan atau rasa rendah diri. Namun begitu, terdapat 9,7% responden yang tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Selain itu, terdapat 29% responden yang sangat setuju dan 38,7% responden yang setuju dengan pernyataan kurang berinteraksi secara bersemuka dengan keluarga atau rakan. Manakala terdapat 3,2% sahaja responden yang tidak bersetuju dengan pernyataan tersebut. Ini sahaja daripada saya. Terima kasih. Salam sejahtera. Saya akan teruskan dengan kesan yang kedua dan kesan yang ketiga. Kesan yang kedua ialah kurang berinteraksi secara bersemuka dengan keluarga atau rakan. Media sosial boleh mengurangkan interaksi fizikal, menyebabkan hubungan sosial menjadi lebih renggang dan kurang mesra. Didapati bahawa 38,7% telah menjawab setuju dan tiada responden yang menjawab sangat setuju. Seterusnya, seramai 29% responden telah menjawab tidak pasti dan tidak setuju. Dan selebihnya, yaitu 3,2% responden telah menjawab sangat tidak setuju. Walaupun majoriti responden bersetuju bahawa media sosial mengurangkan interaksi bersemuka, terdapat juga sebagian besar yang tidak pasti atau tidak setuju. Ini menunjukkan isu ini masih bercampur pandangan, mungkin bergantung kepada gaya hidup atau tahap penggunaan media sosial seseorang individu. Seterusnya, kita masuk kepada kesan yang ketiga, iaitu penyebaran maklumat palsu disebabkan oleh kemudahan capaian internet dan media sosial. Media sosial memudahkan penyebaran berita palsu kerana maklumat boleh dikongsi dengan tepat tanpa semakan fakta yang tepat. Dalam kesan yang ketiga, didapati bahawa seramai 41,9% telah menjawab setuju dan 25,8%
telah menjawab sangat setuju. Selain itu, seramai 16,1% responden telah menjawab tidak pasti, 12,9% responden menjawab tidak setuju, dan 3,2% responden telah menjawab sangat tidak setuju. Sebanyak 67,7% responden bersetuju atau sangat setuju bahwa media sosial menyumbangkan kepada penyebaran maklumat palsu. Ini menunjukkan kebimbangan yang jelas dalam kalangan masyarakat terhadap isu penipuan maklumat dan kesannya terhadap etika serta kepercayaan masyarakat. Assalamualaikum dan salam sejahtera, saya Hawa Rabia dan saya akan membentangkan tentang langkah pertama dan langkah kedua penyelesaian untuk menangani pengaruh media sosial terhadap tingkah laku dan nilai etika masyarakat. Bagi langkah yang pertama, berdasarkan graf analisis langkah menangani pengaruh media sosial, kami mendapati bahawa kebanyakan responden berada pada tahap setuju dan sangat setuju dengan cadangan untuk menghadkan masa penggunaan media sosial. Peratusan yang tinggi pada kategori ini menunjukkan bahawa responden sedar bahawa masa penggunaan yang tidak terkawal menyebabkan ketagihan, gangguan emosi serta mengurangkan interaksi secara bersemuka. Berdasarkan dapatan tersebut, langkah pertama yang kami cadangkan ialah menetapkan had penggunaan media sosial kepada 30 minit sehari. Langkah ini selaras dengan majoriti responden yang percaya bahawa kawalan masa adalah cara paling berkesan untuk mencegah ketagihan, mengurangkan tekanan dan membantu pengguna memberi tumpuan kepada aktiviti yang lebih produktif. Seterusnya, langkah yang kedua, daripada analisis graf yang kami jalankan, langkah untuk menggantikan masa di media sosial dengan aktiviti alternatif juga menerima sokongan yang sangat tinggi dalam kalangan responden. Kebanyakan responden berada pada kategori setuju dan sangat setuju, menunjukkan bahawa mereka percaya aktiviti berfaedah seperti membaca, bersukan dan melakukan kerja sukarelawan adalah cara yang positif untuk mengurangkan pergantungan kepada media sosial. Hasil analisis ini membuktikan bahawa responden memahami kepentingan mengisi masa dengan aktiviti yang membina. Oleh itu, langkah kedua kami menekankan aktiviti alternatif ini kerana ia bukan sahaja membantu mengurangkan penggunaan media sosial tetapi juga meningkatkan kesejahteraan mental, fizikal dan sosial masyarakat. Responden juga berpendapat bahawa aktiviti seperti ini dapat mengembalikan interaksi sebenar serta mengukuhkan nilai moral dalam masyarakat. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera dan seterusnya saya akan membentangkan analisis dapatan kami mengenai langkah menangani pengaruh media sosial terhadap tingkah laku dan etika masyarakat. Dapatan kajian bagi pihak berkuasa perlu mengawal penyebaran maklumat palsu yang berkesan dengan menubuhkan pasukan dan agensi pemantauan telah mendapati maklum balas positif berbanding maklum balas negatif, yaitu sebanyak 48,4% telah memilih sangat setuju, manakala 45,2% telah memilih setuju dan 6,5% telah memilih tidak pasti. Langkah yang seterusnya, pihak berkuasa perlu melaksanakan tindakan tegas seperti siasatan dan penguatkuasaan undang-undang di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 juga telah mendapati maklum balas positif berbanding maklum balas negatif, di mana 41,9% telah memilih sangat setuju, 54,8% memilih setuju, dan 3,2% memilih tidak setuju. Langkah yang seterusnya, pihak institusi pendidikan perlulah menerapkan pendidikan media dan etika digital sejak bangku sekolah, juga telah mendapat maklum balas positif, yaitu 38,7% telah memilih sangat setuju,
45.2% memilih setuju, dan 16.1% telah menjawab tidak pasti. Bagi langkah yang terakhir, memainkan peranan masing-masing dan bersikap tanggung jawab juga mendapat maklum balas positif berbanding maklum balas negatif, di mana 45.2% telah memilih sangat setuju dan 51.6% telah memilih setuju. Itu saja. Terima kasih. Nicole Ubong Ajeng, nombor metrik 111290. Saya akan menerangkan metodologi bagi kumpulan kami. Dalam poster ini, kaedah soal selidik telah digunakan sebagai metodologi utama. Seramai 30 orang responden telah dipilih secara rawak bagi memastikan data yang diperolehi adalah lebih sistematik. Soal selidik ini terdiri daripada beberapa bahagian yang merangkumi maklumat berkaitan topik kami. Bagi mengukur tahap persepsi responden, kajian ini menggunakan skala Likert 5, iaitu sangat setuju, tidak pasti, setuju dan sangat setuju. Penggunaan skala ini membolehkan responden memberikan tahap persetujuan yang lebih jelas terhadap setiap pernyataan yang diberikan. Nama saya Nur Afikali dan nomor metrik saya adalah 111420, dan saya akan membentangkan tentang kesimpulan 1 dan kesimpulan 2. Sebagai kesimpulan pertama, kita perlu sedar bahawa penggunaan media sosial memerlukan sikap berhati-hati. Klik dengan hemat bermaksud kita perlu berfikir sebelum berkongsi, menilai kesan setiap tindakan, dan menggunakan platform secara positif. Media sosial boleh membentuk tingkah laku kita. Jadi, penggunaan yang bertanggungjawab amat penting. Apabila kita berkongsi dengan bertanggungjawab, kita membantu membina persekitaran digital yang lebih selamat dan menghormati antara satu sama lain. Kesimpulan kedua menekankan bahawa berita palsu memberi kesan buruk kepada masyarakat. Penyebaran maklumat tidak sahih boleh mencetuskan salah faham, kebencian, dan perpecahan. Oleh sebab itu, setiap pengguna perlu menyemak fakta sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Dengan membudayakan tabiat semakan fakta, kita dapat mengurangkan kekeliruan dan memastikan masyarakat menerima maklumat yang tepat. Melalui tindakan ini, kita membantu menjaga keharmonian dan nilai etika dalam masyarakat kita. Nama saya Rachel Joan dan nomor metrik saya adalah 112115, dan saya akan membentangkan kesimpulan yang ketiga dan keempat bagi pengaruh media sosial terhadap tingkah laku dan nilai etika masyarakat. Kesimpulan yang ketiga adalah menghadkan masa dalam media sosial dan luangkan masa untuk berkomunikasi secara fizikal. Kesimpulan ini untuk mengutamakan hubungan yang membina kesejahteraan emosi serta kesihatan mental dalam kalangan masyarakat. Berkomunikasi secara fizikal juga dapat mengeratkan hubungan dan silaturahim antara jiran-jiran tetangga dan membolehkan hubungan masyarakat tidak tegang antara satu sama lain. Kesimpulan yang terakhir adalah jangan sampai budaya maya hapuskan budaya kita. Kesimpulan ini amat penting untuk mengekalkan warisan bahasa dan amalan budaya agar terus relevan dalam era digital yang semakin mendominasi kehidupan manusia. Perkara ini amat membolehkan generasi muda yang sekarang untuk melupakan budaya, bahasa dan warisan kita kerana terlalu terpengaruh dengan budaya maya. Itu saja dari saya. Terima kasih.